Mama, saya tak nak tinggalkan Malaysia. Apa yang kamu merepek nih? Sila melanggan saluran ini. Hai semua, nama saya Sarah Miller. Saya seorang ibu berusia 43 tahun yang tinggal di pinggir bandar San Diego, California, Amerika Syarikat. Saya bekerja sambilan di sebuah firma perakaunan sambil menguruskan rumah tangga dan membesarkan anak. Sebenarnya saya mempunyai satu masalah besar sekarang, yaitu mengenai anak perempuan saya yang berusia 16 tahun, Daisy. Dah pukul 10 nih tak nak pergi sekolah ke? Dah 3 bulan kamu ponteng. Kalau macam ni kamu takkan naik grade. Tak tahu konon. Sampai bila kamu nak macam ni? Bisinglah. Jangan pedulikan saya. Pintu bilik dihempas kuat. Di dalam bilik itu pakaian kotor bersepah di atas lantai. Meja penuh dengan kotak pizza kosong dan bungkusan keropok kentang. Daisy bukan sahaja tidak pergi ke sekolah, malah berat badannya semakin naik. Tanpa disedari kulitnya menjadi kasar dan dia menghabiskan sepanjang hari hanya bermain telepon dan melihat TikTok. Walaupun dia mendakwa mempunyai ratusan pengikut di media sosial, realitinya dia tiada kawan dan tiada tempat di sekolah. Lama-kelamaan, dia berhenti pergi ke sana. Adakah Anda pernah mengalami perkara sebegini? Anak tiba-tiba berubah dan kita tak tahu nak buat apa. Saya berbincang dengan suami saya, Mark. Sayang, saya dah tak tahan. Walaupun dah hantar dia pergi kaunseling, tak ada kesan pun. Kalau macam ni, tenanglah. Lambat laun dia akan faham. Lambat laun? Dah 3 bulan. Fikirkanlah cara yang konkret. Yalah, tapi kalau paksa pun tak elok juga kan? Awak sentiasa macam ni, akhirnya tak buat apa-apa pun. Suami sebegini, memang tak boleh diharap. Saya terpaksa memikirkan jalan penyelesaian sendiri. Saya mencari maklumat di internet bermati-matian, sehinggalah saya terjumpa satu artikel, belajar di luar negara, mengubah hidup gadis pendiam pulih secara ajaib di Malaysia. Apa nih artikel itu menceritakan tentang seorang gadis yang serupa dengan Daisy menjadi ceria selepas mengikuti program pertukaran pelajar jangka pendek di Malaysia. Sebabnya ialah keselamatan di sana terjamin, makanannya sihat, dan yang paling penting dia dikelilingi oleh masyarakat yang penuh dengan kasih sayang dan budi bahasa. Inilah dia. Saya mesti hantar dia ke dunia luar secara paksa. Sejujurnya saya pun nak berehat sedikit. Melihat anak itu dan biliknya yang bersepah setiap hari sungguh menyakitkan hati. Keesokan paginya saya mengumumkan kepada Mark, saya akan hantar Daisy belajar di Malaysia. Saya dah daftarkan kursus selama 3 bulan. Hah? Dah daftar? Oi, ni dah melampau. Macam mana dengan perasaan Daisy? Kalau macam tu, awak fikirkanlah cara yang lebih baik sekarang juga. Okey, 3, 2, 1. Tengok awak tak dapat fikir pun. Keputusan muktamad. Selepas menguruskan segala-galanya, saya memberitahu anak perempuan saya, Daisy, bulan depan kamu akan ke Malaysia. Pergi belajar. Apa? Jangan pandai-pandai buat keputusan. Saya memang tak nak alah ni Malaysia tau. Bukankah negara syurga makanan yang kamu suka tu? Kamu juga boleh masuk ke sekolah menengah Malaysia yang dekat dengan idola kamu. Boleh pakai uniform sekolah Malaysia lagi. Uniform? Tapi negara asing tu menakutkan. Tak ada jalan lain. Daisy, kamu nak terus macam ni ke? Terus terperap dalam bilik. Kalau pergi Malaysia, mungkin kamu boleh jadi orang baru di tempat yang tiada siapa tahu masa lalu kamu. Walaupun enggan, Daisy akhirnya bersetuju untuk pergi, atau lebih tepat lagi saya yang memaksanya. Pada hari perlepasan di lapangan terbang, Mama memang kena pergi ke... Tak apa, 3 bulan tu sekejap je. Kalau ada masalah, terus hubungi Mama, okey? Pada minggu pertama, Daisy menghubungi kami hampir setiap hari. Keluarga angkat ni sangat baik. Makanan memang lain sikit tapi sedap. Ada seorang budak perempuan nama Siti yang ajar saya banyak benda. Dia juga menghantar gambar suasana meja makan keluarga angkatnya. Baguslah, nampak macam berjalan lancar. Tapi selepas 3 minggu, panggilan telefon tiba-tiba berkurang. Bila hantar mesej, dia cuma balas okey atau sibuk sikit. Kenapa ni? Ada apa-apa berlaku ke? Mungkin dia tengah seronok. Sibuk tu tandanya bagus, kata Mark. Tapi saya tetap risau. Kemudian selepas 2 bulan, tiba-tiba saya dapat panggilan video daripada Daisy. Mama, dengar sini. Kenapa? Nampak macam bersemangat je. Saya tak nak tinggalkan Malaysia. Kamu nak terus tinggal di sana? Nak lanjutkan tempoh belajar? Tunggu, apa yang kamu cakap ni? Apa maksud kamu? Pokoknya saya tak nak balik. Sini sangat best. Beritahu sebabnya. Apa yang dah berlaku? Susah nak jelaskan. Pokoknya saya tak nak balik. Panggilan terputus. Apa sebenarnya yang terjadi? Keesokan harinya, bila ditelepon, Daisy hanya mengulang perkara yang sama. Saya takkan balik. Saya takut nak balik Amerika. Takut.
Takut apa keluarga angkat tu ada buat apa-apa ke Kat kamu? Bukan macam tu. Pokoknya saya tak nak balik, Sarah. Rasanya lebih baik kita pergi tengok keadaan dia, kata Mark. Apa sebenarnya yang berlaku? Takkanlah dia dah kena cuci otak? Mana mungkin. Tapi kalau macam ni lepas 3 bulan pun dia betul-betul takkan balik. Betul tu. Jadi kami akhirnya nekat. Jom kita pergi jemput dia. Seminggu sebelum program tamat, kami terbang ke Malaysia untuk mendengar sendiri daripada mulutnya. Kami segera menempah tiket penerbangan ke Kuala Lumpur. Apa kena dengan budak tu? Takkanlah kena hasut dengan ajaran sesat. Sebaik sahaja turun dari kapal terbang di Kelia dan menaiki tren ke bandar, saya terhenti seketika. Mark, tengok tu. Lantai stesen MRT ni berkilat. Satu sampah pun tak ada. Memang bersih sangat. Dan sangat mudah, kedai serbaneka ada di mana-mana. Sekarang bukan masanya nak cakap pasal tu. Kami menukar pengangkutan ke kereta api ETS dan menuju ke pekan kecil di pinggir bandar tempat Daisy tinggal. Di luar tingkap kelihatan sawah padi yang menghijau. Apa yang budak tu buat kat tempat macam ni? Tempat macam ni lah yang awak hantar dia kan? Memanglah, apabila turun di stesen kecil itu, sejujurnya saya rasa gelisah. Kerana sudah dimaklumkan lebih awal ibu keluarga angkat itu, Puan Aminah sudah menunggu di anjung rumah. Selamat datang Puan Sarah, Encik Mark. Jauh-jauh datang mesti penatkan Daisy ada di sekolah, sekejap lagi dia balik. Jemputlah masuk. Apabila dibawa masuk ke dalam rumah, saya terkejut. Ruang tamu yang luas dan berangin lantai kayu yang sejuk dan pemandangan sawah padi dari tingkap. Saya pergi buatkan teh, tarik sekejap ya. Pasal Daisy tu. Daisy tu memang budak yang baik. Selalu tolong saya. Ringan tulang betul. Budak tu menolong. Tolong apa? Ya, kebelakangan ni, dia minat memasak masakan Melayu. Setiap hari kami masak makan malam sama-sama. Budak tu memasak. Tak boleh percaya. Di rumah nak tuang air sendiri pun malas. Lagipun pagi-pagi dia bangun sendiri kemas bilik lipat baju. Itu Daisy, ke Puan Aminah tersenyum. Mula-mula memang agak susah, tapi sekarang dia dah betul-betul berubah. Oh ya, saya panggil suami saya Encik Razak. Encik Razak, bapa angkat Daisy masuk dari halaman belakang. Hai Puan Sarah, Encik Mark. Kami dah dengar banyak pasal kamu daripada Daisy. Anak saya tak menyusahkan kamu ke? Tak adalah. Sebaliknya, Siti nampak gembira sangat. Setiap hari 2 orang tu riuh rendah. Dah balik pun. Tu Daisy dan Siti. Saya dah balik. Saya pun dah balik. Kemudian, apa yang terpampang di mata saya ialah, siapa ni gadis yang berdiri di situ, yang sepatutnya anak saya kini bertubuh langsing wajahnya, berseri-seri rambutnya diikat kemas dan memakai baju kurung sekolah. Dia menyusun kasut dengan rapi di rak sebelum masuk ke dalam rumah. Mama, Papa, Daisy. Kamu betul-betul Daisy ke? Tak percaya, macam orang lain. Tunggu sekejap ya. Saya pergi letak beg dan basuh tangan. Sebaik sahaja meletakkan beg dan membasuh tangan, dia terus bertindak. Daisy, cepat-cepat. Kena tolong ibu masak ni. Ya, datang nih. Mereka berdua menghilang ke dapur dengan gembira. Mark, saya bermimpi ke ni. Saya pun tak percaya. Terkejut ya, kata Puan Aminah. Mula-mula memang dia susah nak biasakan diri dengan kehidupan di Malaysia. Tapi Siti selalu bawa dia berjalan ke sana sini, lama-lama dia berubah. Siti anak saya tu agak aktif, dia tarik Daisy keluar. Masyarakat kampung di Malaysia memang macam ni. Anak-anak jiran main sama-sama, orang dewasa tolong tengokkan. Sekarang kat Amerika keadaan macam ni dah kurang kan, sebab bahaya ya. Malaysia pun dah moden, tapi di pekan ni masih kuat semangat kejiranan dan budi bahasanya. Siti menjenguk dari dapur. Mula-mula ajak Daisy keluar dia kata benci. Tapi Siti kata seronok tahu. Akhirnya dia jadi suka. Kami kayuh basikal pergi pasar malam, pergi pesta kampung. Dia kata baru pertama kali tahu main kat luar seronok macam ni. Jauh lebih best daripada tengok telefon. Malam itu kami makan malam bersama keluarga angkat. Hari ni lauk istimewa masak dengan Daisy tahu. Jemputlah makan mama. Nanti dulu. Sebelum tu mama nak bincang dengan Daisy. Mama. Pasal tu, saya dah cakap kan. Saya tak nak balik. Kamu nak tinggal di Malaysia? Jadi nak lanjutkan tempoh belajar. Tunggu kejap. Mama datang ni sebab nak bincang hal ni lah. Sebelum makan, mama mesti lapar kan? Kita bincang sambil makan pelan-pelan, celah Encik Razak. Betul tu, tenang dulu, makan nasi dulu. Daisy membantu menghidangkan makanan. Meja penuh dengan hidangan Malaysia yang harum semerbak, masak lemak cili api, ikan bakar, rendang, sayur campur dan nasi putih. Daisy menuangkan teh untuk saya. Daisy, kamu pun pandai tuang air. Mama jemputlah makan. Di Malaysia kita baca doa makan dulu sebagai tanda syukur. Bismillah.
Selepas mula makan, saya terkejut melihat Daisy mahir menggunakan tangan untuk makan nasi atau sudu garpu dengan tertib dan makan ikan dengan bersih. Daisy dah pandai makan guna tangan Siti yang ajar Daisy cepat belajar tahu, kata Siti. Senyuman itu, senyuman yang tak pernah saya lihat di rumah. Mama, makanan kat Amerika tu rasanya terlalu kuat. Keju lah, sos lah. Saya rasa lidah saya dah tak tahu rasa asal bahan makanan. Makanan Malaysia ni banyak guna herba dan rempah asli santan segar. Tak banyak bahan proses. Dulu saya makan benda ni rasa pelik tapi sekarang sedap sangat. Kulit saya pun dah licin kan. Mesti sebab kuasa masakan kampung. Berat pun turun walaupun saya makan banyak tau. Tak percaya kan? Kat rumah asyik makan pizza dan kentang goreng je. Selepas makan Daisy bangun dengan pantas. Alhamdulillah kenyang. Mari saya kemaskan. Kemas Daisy dengan cekap mengangkat pinggan mangkuk. Saya pun tolong Siti turut serta. Mereka berdua mula membasuh pinggan sambil ketawa di dapur. Mark budak tu kat rumah pinggan sendiri pun tak pernah angkat. Saya betul-betul tak percaya. Daisy kembali dari dapur. Mama papa malam ni tidur hotel ya. Esok kita bincang panjang lebar. Saya nak bawa kamu pergi banyak tempat. Pasal balik tu. Esok kita cerita. Saya janji esok saya akan jelaskan semuanya. Ada banyak tempat Daisy suka. Jadi hari ni rehatlah. Saya akan tunjuk jalan ke hotel. Esok pagi pukul 10 jumpa kat sini boleh? Baiklah. Hei Mark, budak tu berubah sangat. Agak menakutkan. Ni cuci otak ke mana mungkin. Ini pasti perubahan yang baik. Esok kita dengar penjelasan dia. Yalah, tapi saya tak boleh tidur. Apa sebenarnya yang berlaku di Malaysia? Kenapa dia kata tak nak balik? Takut tu maksudnya apa? Pukul 10 pagi, Daisy dan Siti keluar menyambut kami. Selamat pagi Mama, hari ini saya bawa pergi Pekan Lama. Kami berjalan kaki menuju ke Pekan Lama yang dipenuhi bangunan kedai lama sebelum perang. Oh, hari ini mak ayah datang jauh-jauh ya, budak baik ni selalu tegur orang dengan ceria. Daisy, sihat ke? Sihat pakcik, nanti saya datang lagi Daisy. Semua orang kenal kamu ya. Mula-mula saya malu, tapi orang kat sini peramah sangat. Daisy pernah cakap dulu kat Amerika, orang takkan tegur orang yang tak dikenali kan. Kita akan berwaspada. Tapi kat sini lain. Semua orang betul-betul rapat. Daisy membawa kami ke sebuah kedai kuih tradisional. Kuih ondeh-ondeh kat sini sedap sangat tau. Makcik bagi satu set. Alahai, mak ayah Daisy datang seronoknya. Nah, ni makcik belanja. Terima kasih. Duduk di bangku luar sambil makan kuih itu. Wah, sedapnya. Lembut dan gula Melaka dia meletup dalam mulut. Kuih Malaysia ni tak manis melampau macam kat Amerika. Rasa pandan dan kelapa dia asli. Tak ada pewarna biru pelik-pelik macam kek kat sana. Daisy makan dengan lahap sambil tersenyum. Tapi saya dah tak sabar. Daisy beritahu Mama, kenapa kamu nak tinggal di Malaysia Mama? Saya sebenarnya takut duduk di Amerika. Takut kat sekolah orang asyik ejek bentuk badan saya. Kat media sosial pula, semua orang tayang gambar sempurna. Saya rasa saya kena jadi macam dia orang. Akhirnya, saya makin benci diri sendiri, kurung diri dalam bilik. Walaupun ada beratus follower, kawan sebenar seorang pun tak ada. Tapi, bila datang Malaysia saya jumpa Siti. Dia tak kisah pun pasal badan saya atau bahasa Melayu saya yang pelat. Dia cuma ajak jom main. Baru saya tahu main kat luar tu seronok sangat. Jauh lagi best dari telefon. Macam tu rupanya. Lagi satu Puan Aminah ajar saya memasak. Baru saya tahu makanan yang dimasak sendiri tu sedap sangat dan orang kat sini tak ada siapapun yang menghakimi saya. Pakcik-makcik kat pekan kawan-kawan sekolah semua puji saya rajin. Kalau buat silap pun dia orang cakap, tak apa cuba lagi. Di Malaysia jalan seorang diri kat luar pun rasa selamat. Kat Amerika, banyak tempat yang kita tak boleh pergi kan Mama saya. Kat sini saya rasa dihargai. Saya takut balik Amerika. Takut jadi sunyi balik. Lagi satu Mama. Sebenarnya, saya dah jumpa apa yang saya nak buat. Nak buat apa? Saya nak belajar sains pemakanan nutrisi. Saya nak buat kerja yang boleh sihatkan orang melalui makanan. Nutrisi ya. Lepas datang Malaysia badan dan hati saya berubah sebab pemakanan. Saya nak sampaikan pengalaman ni kat orang yang ada masalah sama. Daisy pernah cakapkan nak ajar budak-budak Amerika kebaikan makanan sihat. Saya nak ajar budak-budak yang cuma makan makanan ringan tu tentang makanan sebenar. Saya nak belajar lebih banyak dalam persekitaran macam ni. Daisy, kamu serius ya? Jadi tolonglah bagi saya tinggal kat sini. Tapi, itu mustahil. Sekolah menengah macam mana, visa macam mana Daisy, Mama faham perasaan kamu. Tapi ni hal keluarga yang besar. Biar Mama dan Papa bincang dulu boleh? Okey. Esok kita bincang semula.
Daisy, Mama dan Papa akan pertimbangkan betul-betul. Esok kita pergi tengok kehidupan sekolah Daisy. Nak pastikan sendiri sama ada anak kita betul-betul bahagia kat sini. Kehidupan sekolah, okey. Lepas tu baru buat keputusan pun tak lambat. Ya, tapi Mama tetap tak boleh tidur. Mata Daisy bersinar-sinar bila cerita pasal impian dia. Apa yang patut saya buat? Keesokan paginya kami memerhatikan Daisy pergi ke sekolah dari kejauhan. Daisy dan Siti berjalan beriringan sambil ketawa. Daisy, selamat pagi. Selamat pagi. Lari cepat nanti lambat. Seriuslah. Jom. Mereka berdua berlari sambil ketawa riang. Tengok tu Mark, saya tak pernah nampak dia segembira tu. Betul tu. Budak tu betul-betul bahagia kat sini. Saya sedar sesuatu. Daisy bukan beban. Dia adalah anak perempuan saya yang berharga dan membanggakan. Malam itu kami bertiga berbincang. Daisy, mula-mula tamatkan dulu sekolah menengah di Amerika. Lepas tu, untuk universiti baru datang balik ke Malaysia. Masuk Universiti Malaya atau UPM ke? Kamu nak belajar nutrisi kan? Guna masa 3 tahun ni untuk bersedia dan belajar bahasa Melayu betul-betul. Lepas tu datanglah. Daisy, itu cadangan yang bagus tau. Kami tetap kawan selamanya. Tak payah terburu-buru. Masa persediaan tu penting sokong Siti. 3 tahun lagi, boleh jumpa lagi. Kan mestilah. Datang masa universiti pun boleh Daisy maafkan Mama. Mama hantar kamu ke Malaysia macam nak halau kamu. Tapi, kamu dah jadi anak yang hebat. Walaupun kamu berusaha keras macam ni, Mama tak perasan. Daisy 3 tahun ni berusaha sampai grad. Lepas tu pergilah ke Malaysia. Mama bangga dengan kamu. Mama, betul ke ni? Tapi ada syarat. Belajar bahasa Melayu sungguh-sungguh. Dan walaupun balik Amerika, kekalkan diri kamu yang sekarang. Ya, saya janji selepas pulang ke tanah air beberapa bulan berlalu. Setiap pagi Daisy bangun sendiri pergi sekolah dan bila balik dia belajar bahasa Melayu. Hujung minggu dia ajar saya masak nasi lemak dan rendang. Bilik pun sentiasa kemas. Masa main media sosial pun berkurang. Mama surat dari Siti sampai. Dia kata tulis tangan lagi sampai maksudnya. Malam itu saya dan Mark berbual. Sunyi pula ya nanti. 3 tahun lagi budak tu betul-betul akan pergi ke Malaysia. Tapi Daisy dah berjaya. Itu perkara baik. Ya, boleh berubah tu memang satu keajaiban. Apa yang menjadi titik tolak anda menemui impian anda? Sila kongsikan di ruangan komen ya. Jangan lupa tekan like dan langgan saluran ini. Jika anda suka video ini, tolong ya,